Jo dengar suara ke Jo? Faizul dengar suara ke? Kemamai tu? InsyaAllah dalam seminit lagi kita mula insyaAllah. Di, suara dengar ke Di? Lama tak jumpa sahabat kita ni. Suara dengar elok ke? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, setelah kita rehat lebih kurang 2 hari, hari ini kita sambung lagi bahagian kedua daripada perbincangan tempoh hari. Kalau siapa yang terlepas perbincangan tempoh hari boleh tengok rakaman 2 hari sudah ya, iaitu berkaitan dengan kita bincang isu-isu asas dalam akidah, krisis akidah umat Islam khususnya orang Melayu yang masih lagi setelah lebih 1000 tahun Islam datang ke alam Melayu, tapi masih lagi menjadi asas permasalahan yang belum selesai. Dan ini bukan kita yang sebut saja, melainkan ada sandaran kepada tokoh-tokoh akademik yang buat kajian. Antaranya adalah Profesor Emeritus Datuk Zakaria Stapa, pakar akidah dan tasawuf daripada UKM, yang menulis dalam sebuah majalah terbitan DBP, Dewan Bahasa Pustaka, yang berjodoh Dewan Tamadun Islam, yang mana beliau menjelaskan memang isu-isu khurafat, tahyul, perkara-perkara mistik dan seumpamanya itu adalah masalah yang tidak selesai sepanjang Islam datang ke alam Melayu, sedangkan sifat akidah Islam itu berlawan ataupun melawan semua perkara tersebut. Tetapi arninya ala kulli hal, benda itu tidak selesai. Tapi dalam masa yang sama, orang Melayu Islam menerima keseluruhan konsep akidah tauhid dan iman itu secara total. Cuma mereka dalam masa yang sama tidak meninggalkan secara total perkara-perkara yang diwarisi secara tradisinya daripada tok nenek moyang mereka dan seumpamanya. Dan inilah kita sebut keunikan, keironian, kita katakan warna-warnanya dalam pemikiran beragama di alam Melayu, khususnya di Malaysia yang menjadi bidang kajian saya. Meskipun saya berpindah ke dalam bidang pengajian Melayu, tapi perkara-perkara itulah yang kita kemudian dapat lihat dengan lebih jelas. Kerana data dan sumber maklumat dalam pengajian Melayu itu lebih banyak, lebih mendasar, yang kerana ia banyak kajian bersifat sosiologi dan antropologi untuk memahami perkara-perkara begini. Alhamdulillah, saya pun rasa beruntung jugalah, meskipun tidak meneruskan pengajian peringkat master dan mungkin juga PhD dalam pengajian Islam, tapi saya mendapat satu view yang lebih luas tentang, bukanlah bermaksud semua yang ditinggalkan oleh tok nenek moyang itu adalah salah dan mesti kita abaikan semuanya. Tradisi budaya seni yang
tidak bercanggah secara asal dengan akidah, itu dapat diterima. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal. Cuma sekarang kita nak bagi faham kata perkara yang tak boleh dan bercanggah, maka kena nyatakan ia bercanggah dan perlu dibuang langsung ataupun perlu kita kata alterize ataupun di adjust dia agar tidak lagi bercanggah dengan akidah. Sebagai contoh di Kelantan, di Kelantan ada tradisi apa dia? Ada tradisi makyong, ada tradisi dikir barat dan seumpamanya. Di Terengganu ada ulit mayang dan seumpama. Asas kepada tradisi ini memang ada bentuk pemujaan. Kalau orang Kelantan dulu sebelum dikir barat dia ada buka panggung dia panggil. Buka panggung tu kena ada jampi serapahnya, puja-pujanya, panggil dulu. Maksudnya konsep asalnya memanggil dewa, memuja dewa-dewa agar datang untuk jaga majlis ni supaya elok sepanjang persembahan. Ada kepercayaan begitu. Begitu apatah lagi dalam persembahan makyong, persembahan menora dan sebagainya lah. Macam ulit mayang di Terengganu. Memang dibuat asasnya kerana puja semangat padi. Nak bagi semangat padi tu, nak bagi padi tahun tu jadi dan seumpamanya. Maipteri, betul. Terima kasih saudara Ibn Harun. Maipteri dan seumpamanya. Jadi benda-benda begitu pada asasnya ada unsur pemujaan. Dan bila unsur pemujaan dia ada i'tiqad, keyakinan terhadap kuasa ghaib. Dan bila itu ia bersabit dengan akidah secara langsung. Maka kita datang Islam bukanlah bila kita tengok balik perkara tersebut. Almarhum Datuk Bentara Setia, Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz Nikmat di Kelantan ketika memerintah pada peringkat awal dia haramkan dulu semua. Dia keluarkan dia big boss masa tu, jadi dia ada kuasa politik, dia haramkan semua. Tapi kemudian beransur-ansur ia dibenarkan semula. Contoh di Barat, selepas elemen pemujaan itu tidak ada. Kemudian lirik-liriknya daripada lirik yang mencarut, menyampun dan seumpamanya itu ditukar jadi lirik-lirik yang membangun, yang mengkritik sosial, yang memberi nasihat dan seumpamanya. Maka sepelahan satu demi satu ianya dibenarkan, dibuka. Paling tidaklah hukum fiqh dia jadi harus dan seumpamanya. Dan itulah kita katakan bukanlah Islam itu anti seni, budaya, tradisi apa semua. Tapi bila dia bersabit, nak simpan kerih, nak buat koleksi, buatlah, tak ada masalah, tuan-tuan. Islam tak larang. Tetapi bila setiap kerih itu diyakini yang ni ada khasiatnya begini, yang ni ada fadilatnya begini, yang ni boleh bagi nasib baik, yang ni boleh tolak bala, yang ni boleh kepercayaan itu ada unsur i'tiqad, akidah. Maka yang itu yang perlu diperbetulkan. Begitu. Jadi untuk kita orang awam di alam Melayu Malaysia ini, perkara-perkara semacam itulah lagi yang belum beres. Saya berani kata belum beres. Apatah lagi kepercayaan pada hantu yang masih kuat. Apatah lagi kepercayaan kepada makhluk halus yang dijenamakan, yang dibudayakan. Produk-produk budaya, hantu-hantu. Sebagaimana contoh kepercayaan kepada bunian dan seumpamanya. Ini perlu dikoreksi kembali kefahaman tersebut. Dan sebahagian yang duk percaya benda-benda macam ni bukannya orang awam yang tak mengaji. Tok Haji, Tuan Haji ni orang surah masjid, orang surah masjid apa semua ni. Jadi perkara-perkara itu bersabit dengan akidah, tuan-tuan. Kepercayaan kepada makhluk halus ataupun makhluk ghaib, ia berkaitan dengan akidah dalam Islam. Apa yang Quran dan hadis kata tentang iman ataupun kepercayaan kepada makhluk ghaib begini. Sedangkan dalam hadis, dalam Quran tidak ada cerita pasal hantu. Konsep hantu yang dipercayai oleh orang Melayu ni sama dengan hantu Hindu dan Buddha yang ada dalam kitab-kitab utama mereka. Ini jelas. Ini satu fakta yang tidak boleh nafikan. Boleh tengok rakaman-rakaman sahabat-sahabat kami, Ustaz Ikram Muhammad Noor, Ustaz Ahmad Ikram yang buat perbandingan agama dan seumpamanya. Benda-benda begitu ada. Dalam agama Hindu dan Buddha, kepercayaan kepada roh orang mati yang tidak tenang kononnya, kemudian menjelma menjadi roh yang berkeliaran, itu semua tidak mari. Sebab tu kepercayaan bahawa roh balik pada pada bulan Ramadan, keluar daripada neraka apa semua, keluar daripada kubur, balik ziarah anak cucu apa semua, itu tidak berasal dari Islam, tidak ada. Riwayat-riwayat itu tidak sahih. Dan juga dakwaan itu adalah dakwaan yang tidak ada asal daripada Islam dan seumpamanya. Ini yang mesti difahami. Ini yang mesti difahami. Jadi, percampuran inilah yang dalam bidang kajian sosiologi antropologi kita panggil sinkretisme budaya
ataupun sinkretisme agama, percampuran ini masih lagi tidak dibincangkan secara serius di Malaysia ini. Tidak, sinkretisme budaya, sinkretisme agama, bahkan mungkin sinkretisme dalam politik, abjad dengan kita pula ni. Maka perkara itu belum lagi dibincangkan secara serius dari sudut sosio-budaya masyarakat kita ini. Jadi, melihat daripada perspektif yang lebih rapat, yang lebih mendasar, bukan sekadar maktabi, yakni secara literaturnya, tapi pergi kepada masyarakat. Kalau saya buat survey di UM lah kita kata, tempat kita belajar, kita survey di UM, saya yakin, walaupun saya tak buat lagi, saya yakin. Kalau tanya 10 orang, siapa yang percaya pada hantu tu ada sungguh, saya yakin 9 orang kata ada, percaya hantu tu ada. Ini kenapa boleh jadi begini? Paling tidak ini menggambarkan kefahaman asas al-aslun usul fil aqidah masih belum selesai di kalangan masyarakat awam kita. Kefahaman yang paling asas, yang paling dasar sekali, iaitu kepercayaan tentang alam dan makhluk gaib, mesti hanya berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, masih belum selesai. Ini yang kita katakan sebelum kita bincang tentang salafi, khalaf, ilmu kalam, sifat 20, dan seumpamanya. Nah, bila kita nak bincang tentang ni lah, benda-benda istilah-istilah akidah yang begitu kompleks itu, kita serah kepada ahli, sama-sama ada manhaj, ada khilaf manhaj dia panggil. Sama-sama dia berkhilaf apa semua begitu begini gitu. Tapi bagi seorang penceramah, pendakwah, ibu ayah sebagaimana kita orang awam ini, akidah apa bila orang tanya Allah tu macam mana, nak describe Allah pada orang awam, nak describe Allah pada sahabat-sahabat orang awam, khususnya bila kita melakukan dakwah tauhidiyah, yakni dakwah mengajak kepada tauhid kepada Allah, orang non-muslim, ataupun dakwah yang bersifat islahiyah, orang Islam dah cuma tak faham lagi, nak lebih faham. Ayuhlah kita mengajak kepada kefahaman terhadap tauhid yang berasaskan ataupun akidah tauhid yang berasaskan surah Al-Ikhlas. Itu sudah membadai sebagai asas bagi dakwah tauhid yang begitu hebat itu. Yang kalau kita faham tafsir surah Al-Ikhlas, itu sudah cukup luar biasa. Justru sebagai kesinambungan daripada perbincangan yang lalu, di kerana siri ini, siri kita mengkaji pemikiran Buya Hamka berdasarkan tafsir Al-Azhar, iaitu melihat isu-isu yang istimewa ataupun yang boleh diangkat menjadi satu isu ni lah. Isu yang istimewa, isu yang ada point ataupun isu yang kontroversi, yakni sebab Hamka itu diletakkan dalam blok kaum muda. Dalam arti kata hari ni kaum muda ni maka di label lah secara automatik pemikirannya yang anti mazhab, anti taklid buta, anti khurafat, anti tahyul dan seumpamanya. Maka sekaligus sebab banyak sangat anti ni, anti taklid buta, anti anti ni, mereka juga dituduh sebagai anti mazhab. Mereka juga dicopkan sebagai golongan Wahabi yang terpengaruh dengan gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab daripada Najd ataupun daripada Saudi dan seumpamanya. Benarkah begitu? Pemikiran yang sedikit berbeza dengan arus perdana, maka terus akan dicopkan sebagai Wahabi dan seumpamanya. Ini kita sudah buktikan dalam siri-siri yang lalu. Kita bukan nak bawa pengajaran baru ke apa semua, nak reform apa yang telah ada. Tidak. Apa yang sedia ada sebagai arus perdana di Malaysia ni sudah cukup baik sebenarnya. Cuma ada orang ni, individu ni berbeza. Ada individu dia belajar lebih sikit, maka dia nak praktik ilmu dia. Itu kita terserah pada ilmu masing-masing, keyakinan dan seumpamanya. Ala kulli hal, kita nak buktikan Buya Hamka yang didakwa sebagai anti mazhab, yang didakwa sebagai so-called Wahabi. Wahabi ni pula akidahnya mujassimah, musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk dan seumpamanya. Maka kita datangkan bukti daripada tafsir Al-Azhar Buya Hamka sendiri. Yang ini kita guna juzuk yang ke-30 ya, tafsir juzuk yang ke-9, iaitu jilid yang ke-9, juzuk yang ke-30. Adakah daripada kalam dia sendiri betul dia itu seorang yang tajsim dan tashbih itu? Benarkah dia bila menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sebagai contoh, dia menyebutkan perkara-perkara yang kita tuduh ataupun ramai yang tuduh mereka itu begitu dan seumpama.
Bila mana kita kata ada tuduhan yang mengatakan dia anti mazhab, kita datangkan perbincangan khilaf fiqhiyah, furu'iyah. Benarkah Hamka itu menolak semua mazhab? Kita datang ke satu-satu. Semua ada rakaman. Ni dah siri ke-8, tuan-tuan. Ada 7 siri sebelumnya. Kalau tuan-tuan minat nak dengar, poin-poin yang kita sebutkan tadi dah seumpama. Jadi pada hari ini kita nak sambung sebagai kesinambungannya. Mengajak kefahaman kepada dakwah tauhid berasaskan kepada surah Al-Ikhlas. Kita nak lihat bagaimana Hamka menghuraikan surah yang disebutkan sebagai 1/3 daripada Al-Quran ini. Walaupun ulama khilaf pandangan tentang hadis tersebut, maknanya 1/3 secara literal ke, maksudnya kalau baca 3 kali maka boleh pahala khatam terus ke, ataupun ada makna-makna lain. Itu panjang lebar sahabat dan guru saya Ustaz Zulkhairi Maknur, boleh tengok di Facebook dia mengulas perkara tersebut dengan begitu ilmiah dan juga poin-poin yang begitu detail dan seumpamanya. Luar biasa. Saya tak sempat nak ambil baca dan seumpamanya. InsyaAllah nanti saya akan share di dalam komen kita ni, insyaAllah. Hari ini saya akan baca dan juga memberikan nilai tambah ataupun memberikan ulasan sedikit. Saya nak baca 2 muka surat ataupun 4 muka surat penuh berkaitan dengan ulasan tafsiran Hamka terhadap surah Al-Ikhlas yang sewajarnya menjadi asas kepada dakwah tauhidiyah kita kepada khususnya non-Muslim ataupun sesama kita juga untuk memahami hakikat Allah itu apa, untuk nak kenal Allah itu apa dan seumpama. Bagaimana Allah menggambarkan dalam 4 ayat ini tentang hakikat zatnya yang maha agung, sifatnya yang maha agung itu. Itu yang wajar kita beri perhatian dan seumpamanya. Kerana tidak faham perkara inilah. Sebenarnya ada sahabat kita, Syekh Ibnu Harun, ada juga tu, dia tengok tadi, ada di komen tadi. Dia komen di Facebook saya, dia kata, kenapa orang Melayu memang duk baca surah Al-Ikhlas ni, bahkan ada yang mengamalkannya secara peribadi 1000 kali sehari, 100 kali sehari, tak ada masalah ya. Selagi mana beramal dengan perkara itu dengan dalil umum dan tidak mengkhususkan ianya dan menyandarkan ia kepada Nabi SAW secara khusus, dan dengan fadilatnya dan seumpamanya, maka boleh, tak ada masalah. Benda sunat ni dia luah ya. Baik. Apa nama makanya dia tanya apa dia, saudara Ibnu Harun kita semalam tu. Dia tanya kenapa orang kita duk baca surah Al-Ikhlas ni tapi masih jumpa bomoh apa semua ni. Bomoh pawan dukun apa semua ni. Tapi baca surah Al-Ikhlas. Bahkan setengahnya sudah tadabbur, sudah faham. Tapi tok bomoh pawan dukun tak tinggal. Itu saya sebut, itu satu keironian itu. Bagaimana seorang yang baik, soleh, solat, puasa, zakat, hajinya, terjaga anak-anak aurat. Mungkin ni 10 hari ke-11 Ramadan ni dia dah khatam sekali Quran, mungkin dah 2 kali. Tapi bila ada ujian-ujian daripada Allah yang bersifat sakit ataupun penyakit, ataupun kita sebut ada kehendak yang dia perlukan, maka alternatif yang dia nampak antaranya adalah tok bomoh pawan dukun. Dan bila tok bomoh pawan dukun, poyang apa semua duk suruh pakai tangkal mangkap, percaya pada sial majal apa semua, pun dia tak ada masalah. Di mana puncakah ini? Di mana puncakah ini? Dan inilah yang menelurkan idea untuk saya buat research lebih lanjut. Dan kebetulan bila ada dalam pengajian Melayu, bila dapat maklumat secara kita kata sosiologi, antropologi, sosiobudaya masyarakat Melayu itu, memang itu dikaji dan sudah dilumatkan data-datanya yang begitu banyak. Saya collect semua buku-buku yang ada kaitan itu, antaranya daripada Dr. Amran Kasimin yang buat kajian secara khusus, dan juga yang mengkaji manuskrip-manuskrip lama tentang sihir, tentang perubatan, tip Melayu apa semua ni kita ambil untuk nak faham konsep berfikir, pemikiran orang Melayu dalam hal-hal begini. Asalnya untuk nak faham konsep pemikiran beragama. Tapi bila dah sebut kenapa dia bersabit dengan Tok Bomoh pawan dukun, maka kena ada elemen sosio-budaya untuk memahaminya dan seumpamanya. Ya, nombor-nombor apa semua tu. Abjad dan seumpama. Buat dia punya, buat apa, tulis-tulis dan seumpama. Itu sudah diulas oleh sahabat kami, Ustaz Nodruh sebenarnya. Atau dalam bab tu kita memang boleh ambil dia lah. Banyak maklumat dan pendedahan yang dia bagi dan seumpama. Dan saya pernah bincang dengan Profesor Dr. Mak Rafa Ismail ya.
yang banyak juga menulis dan mengkaji tentang budaya alam Melayu, sejarah tamadun itu. Pakar matematik asalnya, tapi boleh bahasa Arab dengan fasih dan seumpama, tulis buku-buku yang hebat mutakhir. Jadi saya tanya kenapa di alam Melayu ni ada benda begitu, dia kata dan pada asasnya bila tengok balik benda tu ada asas. Masuk asas di situ. Contoh ya, asalnya segala diagram dan juga data-data itu adalah berbentuk sangat saintifik dan juga berbentuk kita kata berbentuk saintifik dan juga berbentuk kita katakan ilmiah lah, matematik. Tapi bila benda-benda tu sampai kepada tangan orang kemudian yang tak reti guna benda tu, maka dia telah salah gunakan sebagai tangkal dan seumpamanya. Asalnya mungkin diagram falak ke apa semua begitu begini yang sangat saintifik dan juga sangat matematik lah. Tapi kemudian bila benda tu sampai ke tangan generasi yang kemudian tak reti guna, tak reti ilmu hisab, tak reti cara kira bintang apa semua, burus apa semua begitu begini, maka dia guna buat jadi azimat apa semua begitu begini. Wallahu taala alam itu. Dan dia memperakui telahan saya itu ya. Dia kata ya betul, masuk dua-dua. Yang saintifik itu pun masuk, melahirkan ulama-ulama Melayu yang mahir dalam bidang falak, termasuklah Syekh Abdullah Fahim, datuk kepada Pak Lah Badawi, anak murid kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan kemudian-kemudiannya ramai ulama-ulama falak, termasuklah Mufti Kelantan, Mufti Haji Muhammad Nur, dan ramai lagi. Ilmu falak ni matematik lah tuan-tuan. Bukannya 1 kali 2, 2 kali 3 saja matematik. Dia panggil etnomatematik. Etnomatematik. Matematik yang bersifat penggunaan dalam kebudayaan. Orang Melayu dulu buat rumah. Maksudnya, sudah ada ilmu itu yang begitu hebat. Dan seumpamanya. Baik. Jadi kita masuklah tajuk ya. Sebelum kita pergi lanjut, takut tak habis pula hari ni. Kita nak pindah tajuk lain pula insya-Allah. Dan seumpamanya. Banyaklah. Ni Abadin kita sebut apa dia ni. Guna tarikh lahir untuk melihat nasib. Ya. Dan masih ada lagi aplikasi online sekarang yang ada, yang masih orang, benda-benda itu benda asas yang masih lagi kuat duk percaya. Duk percaya Sagittarius lah apa. Duk percaya pada ni lah, dipanggil bukannya astronomi, astrologi. Jadi satu agama pula kepercayaan begitu, dan satu sumber pula percaya pada sial majal. Anak kalau beranak hari sekian-sekian tidak bertuah. Tiba-tiba bila beranak ada tai lalat di sini, ni bertuah. Ni tidak ada dalam Islam perkara-perkara begitu. Yang menentukan bertuah tak bertuah apa semua bukan itu. Kita beriman kepada al-qadar, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, dan takdir wal qadar. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk semuanya adalah mari daripada Allah Azza wa Jal sebagai ujian dalam hidup kita. Itu kena bahas panjang lagi lah. Baik. Apapun dakwah pada asasnya kita mengajak orang awam untuk memahami, sebab kita yakin kalau faham sungguh surah Al-Ikhlas maka dia tak ada isu. Saya sebut dari itu sikit, saya masuk. Antara lain juga yang jadi masalah bila mana apa dia? Sistem pengajian kita yang bila belajar akidah tauhid tidak belajar syirik itu apa. Dia isbat dan nafi, benda yang berlawan itu. Dalam bab ini sahabat-sahabat yang mengaji kaedah akidah 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dia sangat jelas. Sebab kebanyakan sistem ataupun kitab-kitab pengajian akidah 3 ni, akidah 3 serangkai lah, macam-macam nama diberi ya, tak apalah. Yang ni rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, biasanya kitab-kitab rujukan ataupun kitab pengajian mereka ini sekaligus bila bincang bab tauhid, dia akan automatically bincang syirik itu apa. Bila bincang iman itu apa, maka dia akan automatically bincang kufur itu apa. Tapi sahabat-sahabat yang mengaji dalam sifat 20 menggunakan ilmu kalam dan seumpama, dia jadi bila bincang tentang wujud Allah, wujud qidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra irada ilmun hayyan sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman, itu nak masuk bab syirik tu lambat. Jadi pembincangan tu tidak bukan masalah itu tu, masalah sistem pengajian dan seumpamanya ataupun kaedah dan seumpamanya. Dan selain timbul pula mutaakhir. Saya perhati sungguh-sungguh sahabat-sahabat kita ni tak ramai ustaz-ustaz asatizah penceramah, tak ramai yang suka nak bincang bab syirik, bab kufur, bab bid'ah.
kerana dianggap benda tu benda tak molek, benda tu benda orang jemaah masjid surau tak suka dengar, dan seumpamanya. Dan dilihat bila bincang bab tu kena menyalahkan orang, dan seumpama. Waliyadzubillahi min zalik hadha. Ni isu agama. Benda kufur, benda yang berkaitan dengan syirik, kufur, ni benda yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Dia bukan benda yang boleh reka, boleh main apa semua. Dia termaktub dalam Quran dan hadis yang mesti kita sampaikan secara ilmiah, yang mesti kita sampaikan secara secara baik kepada masyarakat untuk difahami. Ya, saya akui ada pendekatan setengah daripada sahabat kita yang tidak cermat dalam menyampaikan perkara ini, sehingga dilihat bila bagi contoh menyindir orang-orang dan kumpulan. Berkali itulah mendapat respon yang tidak baik daripada masyarakat awam. Ya, saya akui. Ya. Buya Hamka begitu tegas bila bincang bab syirik, perkara-perkara yang ada syubhah yang memungkinkan syirik, kufur dan seumpamanya, dia sangat tegas. Kalau tak, dia tak letak jawatan sebagai Ketua MUI, Majlis Ulama Indonesia, semata-mata mempertahankan fatwa tidak boleh menyambut hari Natal ataupun menyambut hari Natal bersama dengan orang Kristian di Indonesia. Dia letak jawatan. Kalau Majlis Ulama Indonesia ni jawatan rasmi macam Menteri Agama kita hari ni lah, letak jawatan sebab berpegang teguh pada perkara tersebut. Nampak? Sebab itulah kita kena fokus dan faham sungguh. Untuk orang awam, pada saya sudah cukup amat baik jika kita boleh memahamkan mereka tentang hakikat ataupun kefahaman terhadap surah Al-Ikhlas untuk mengenali Allah secara mutlak, untuk mengenali Allah secara dakik, untuk mengenali Allah secara syumul. Itu sudah ada pada surah Al-Ikhlas itu. Tidak perlulah kita masuk ke daerah salaf, khalaf, perbincangan tentang istilah-istilah teknikal dalam bidang akidah yang begitu hebat itu, yang hanya mampu dibincangkan oleh asatizah yang hebat-hebat yang boleh baca kitab Arab dan seumpamanya. Kita ni yang tak berapa nak pandai ni, orang awam ni, yang duk baca kitab terjemahan apa semua ni, lebih baiklah kita duk bincang level kita sahaja, iaitu mengajak orang awam, anak beranak kita dan seumpamanya kenal sungguh Allah melalui apa yang Allah kata tentang zatnya. Bukannya kenal Allah melalui apa yang orang lain bincang terlebih dahulu. Malaikat kita ni seorang asatizah, pendakwah, profesor yang nak berdebat dengan Muslim apa semua, dia kena mengaji lebih lah kawaid ataupun akid manhaj untuk menjawab soalan secara mantiknya, secara teologinya apa semua. Tu cerita lain lah. Yang ni kita bincang nak kenal Allah berdasarkan akidah tauhid, nak kenal akidah tauhid yang sebenar kepada Allah berdasarkan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita dulu. Maka sebab itulah surah Al-Ikhlas Buya Hamka menafsirkan sebagai tulus. Surah ini surah yang ke-112, ada 4 ayat semuanya. Kita tengok dulu bagaimana Hamka menterjemahkan surah Al-Ikhlas. Buya Hamka, Bismillahirrahmanirrahim, Hamka sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pengasih. Qul huwallahu ahad, katakanlah. Dalam terjemahan lain dia buat kurungan. Kalau terjemahan terjemahan Syekh Abdullah Basmih dengan Mufti Haji Muhammad Nur tu, dia letak kurungan. Katakanlah dalam kurungan, wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Katakanlah apa dia? Huwallahu ahad. Dia Allah yang satu. Penegasan yang pertama. Dia Allah yang satu. Dalam banyak terjemahan dalam bahasa Melayu, hampir semua penterjemah ataupun penafsir ulama-ulama alam Melayu kita, termasuk dalam kitab-kitab akidah Jawi, mereka menyebutkan ahad itu bukan sebagai satu, tapi mereka guna istilah esa. Hebatnya ulama Melayu kita dalam bab ni, bila nak bincang tentang ketunggalan, keesaan ataupun satunya Allah itu, maka dia guna istilah khas yang namanya esa untuk menggambarkan ketunggalan Allah Azza wa Jalla. Maka ni satu benda yang unik, tuan-tuan. Satu benda yang unik. Sebab bila ahad kita terjemah sebagai satu-satu ni, benda lain pun kita boleh guna lah. Satu, seorang, untuk menyebutkan kata ganti diri yang khusus satu itu. So, itu semua orang boleh. Tapi bila sebut esa, secara automatik kita yang membesar dengan membaca ataupun menelaah Quran, tengok tu, kita akan tahu bila sebut esa mesti untuk Allah Azza wa Jalla. Itu betapa berkesannya kaedah ulama kita dulu dalam
menafsirkan Quran, dalam menterjemah Quran dengan meletakkan istilah bila nak sebut asa, dia fikir dah kena ada satu istilah khusus iaitu asa. Ini satu pendekatan yang luar biasa oleh para ulama kita. Luar biasa. Saya tak akan sebut asa itu untuk kita lah nak pergi mana-mana. Isi tanya ni dah habis PKP dah. PKP dah habis. Mungkin ada kedai mamak dah buka ke macam mana ni. Dah isi tanya nak ke mana tu bang? Lepas solat tarawih di rumah kan. Nak pergi masjid tak boleh lagi surau ni. Nak pergi ke mana tu bang? Nak pergi ke mamak sekejap. Lama rindu dah. Tak tahan dah dekat 2 bulan. Dekat sebulan lebih dah tak boleh pergi ni. Jadi nak pergilah malam ni. Awak nak pergi dengan siapa tu? Asa sahaja. Nak sebut seorang diri. Asa sahaja. Tidak. Kita tak guna asa tu untuk benda lain. Melainkan apabila membincangkan tentang Allah yang Maha Asa. Ahadnya Allah itu. Itu lebih kurang. Masuk pula tok guru saya ni Ustaz Zulkhairi Makno. Aduhai. Dia buat apa sini tuan-tuan? Baik kata Hamka lagi, Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Terjemahan secara literal Hamka bagi ni, Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung. Ataupun Allah tidak tempat yang manusia memerlukan pertolongan. Setengah terjemah sebut begitu. Ataupun Allahus Samad ni, Allah tu dia atau sifat dia As-Samad yang tidak memerlukan sesiapa. As-Samad. Nah. Kemudiannya, bila dah tegaskan Allah tu Esa, yakni dia mesti satu, bahkan setengah huraian menyebutkan bahawa Allah Azza wa Jalla menciptakan semua makhluk. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala makhluk itu berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ard, daripada apa yang ada atas muka bumi, wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dan daripada diri dia sendiri. Ya kadang-kadang dia pun tak tahu dah seumpamanya. Dan ini menunjukkan bahawa semua makhluk Allah Ta'ala cipta berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, siang malam, ada semua jantan, betina, semua berpasang-pasangan. Sehinggalah Allah meninggalkan ketunggalan yang mutlak hanya untuk zatnya yang maha agung. Disebutkan begitulah. Allah menciptakan semua makhluk, ada pasangan semuanya. Khalaqal azwaja kullaha itu. Tapi kemudian kenapa? Kerana Allah meninggalkan sifat ketunggalan yang mutlak itu hanya untuk zatnya yang maha agung. Allahu Akbar. Baik. Jadi itu penegasan yang kedua. Selepas Allah Ta'ala kata dia satu, Esa, maksudnya tidak 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak mungkin, melainkan satu. Nah, bahkan dia tidak memerlukan sesiapa, sebab dia itulah tempat yang bergantung. Kata Hamka ni tempat bergantung. Saya kurang setujulah tempat bergantung, tetapi Hamka guna istilah tu. Allah adalah tempat bergantung. Nah. Kemudian ditegaskan lagi, lam yalid wa lam yulad. Bukan sahaja dia tidak memerlukan sesiapa, bahkan dialah yang diperlukan. Tapi dia juga penegasan yang ketiga, apa dia? Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakkan. Ini sekaligus menjawab dan membatalkan doktrin akidah Nasrani dan Yahudi. Secara jelasnya, lam yalid wa lam yulad meruntuhkan, membatalkan, mengyahkan, kita katakan begitu. Doktrin akidah yang menjadi dasar, asas doktrin akidah Yahudi dan Nasara. Yahudi menyatakan Uzair ibnullah. Manakala Nasrani menyatakan Al-Masih ibnullah. Itu terbatal kerana lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu the God Almighty. The hakikat of the God Almighty, lam yalid wa lam yulad. Kerana kalau yang beranak dan diperanakkan, maka dia ada the Godfather. Itu yang terjadi pada agama Kristian. The Godfather, the Godmother lah, apa semua. Dan seumpamanya. Jadi itulah tashbih dan tajsim. Tashbih. Kerana menyamakan Allah dengan makhluk dan seumpama. Itu doktrin agama lain. Baik. Dan ditegaskan yang keempatnya, walam yakullahu kufuwan ahad, yakni menafikan. Lam yalid walam yulad, nafi. Selepas mengisbatkan ketunggalan Allah, selepas mengisbatkan kekuasaan Allah, hakikat Allah itu tidak memerlukan sesiapa, melainkan dialah yang diperlukan. Dialah tempat bergantung, tempat meminta, tempat berharap.
kepadanya lah yang manusia makhluknya berharap meminta dan seumpamanya, maka kemudiannya datang penafian lam yalid walam yulad untuk mengisbatkan dua penegasan yang atas, mensabitkan mengisbatkannya itu, maka datang penafian lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak mungkin, tidak ada baginya yang setara. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak ada apa-apa yang sama dengannya. La walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tak mungkin ada sekufu baginya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang mungkin tak mungkin ada yang sekufu, yang setaraf, yang sama walaupun sepisi dengan Allah Azza pada zat dan sifat dia dan seumpamanya. Tidak mungkin ada. Maka isbat ini dengan penafian ini telah mengisbatkan Allahu Ahad dan Allahus Samad tadi. Dan itu juga yang ada pada kalimah tauhid kita, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La nafi dulu, baru isbat kemudian. La ilaha, tiada ilah. Ilah apa dia? Terjemahan literal bahasa Melayu, ilah tu apa dia? Tuhan lah. Tapi kalau tengok istilah betul, tidak semudah Tuhan. Ilah ni apa dia? La ilaha, tiada. Ilah tu yang padanya kita sembah, yang padanya kita meminta, yang kepadanya kita menolong, yang kepadanya kita berharap, yang kepadanya kita kembali, yang kepadanya kita merujuk, yang kepadanya kita segala-galanya. Itu maksud ilah dalam erti kata yang lebih luas lah. La ilaha, kita nafi dulu. Tiada yang padanya saya sembah, padanya saya kembali, padanya saya rujuk, padanya saya meminta, padanya saya begini, saya begitu, saya segala-galanya. Illallah, melainkan Allah Azza wa Jalla. Melainkan Allah Azza wa Jalla. Nampak tak tuan-tuan? Baik. Kemudiannya katanya lagi apa dia? Selepas nafi dan isbat ataupun isbat dan nafi itu, yang menjadi masalahnya adalah bila mana kita tidak jelas dengan perkara, telah berlaku pencampuran. Baiklah, saya terpaksalah undur balik dan bincang sedikit daripada suratul Fatihah. Kalau kita tengok suratul Fatihah, ayat yang menjadi intipati menurut ramai ulama termasuk Ibn Qayyim Jauziyah rahimahullah ta'ala, ayat yang menjadi intipati seluruh daripada Al-Quran adalah surah Fatihah. Dan dalam surah Fatihah itu yang menjadi ayat inti kepada suratul Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah tulis artikel, dah bincang apa semua. Tapi nak ulang baliklah sebab penting ya. Ada kesinambungan daripada benda yang kita nak bincang ni. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami sembah. Wa iyyaka nasta'inu, dan kepadamu juga kami memohon pertolongan. Itu terjemah literal. Hamka dia terjemah cantik sikit. Ada keistimewaan. Dia kata iyyaka na'budu, bila kita guna istilah memperhambakan, iyyaka na'budu kepadamu. Dia kata sepatutnya lebih ni, iyyaka na'budu, hanya kepadamu sahaja ya Allah. Hanya kepadamu sahaja wahai Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu sahaja ya Allah kami sembah. Sembah di sini dia kata dalam tafsir ya, surah Fatihah, dia kata sembah ni kadang-kadang orang guna juga untuk benda lain. Contohnya bila kita sembah jumpa raja, maka dipanggil angkat sembah. Orang Minang ada tradisi berbalas pantun, maka dia ada pembukaan dan sembah menyembah. Sembah menyembah di situ bukan sembah lah arti kata literal itu, tapi sembah tu sembah penghormatan dan seumpamanya, mempersembahkan. Maka hamka kata barangkali yang lebih molek ataupun yang lebih tepat kalau kita istilahkan iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu sahaja kami ibadahkan diri kami. Kami beribadah. Yang ini na'budu daripada perkataan ibadah itu, maka terjemahlah sebagai ibadah. Maka orang Melayu ni bila sebut ibadah, dia tak ada orang lain. Dia takkan ada lintasan insya-Allah bahawa bila sebut kata ibadah tidak lain melainkan hanya untuk Allah. Ini kelebihan orang Melayu kita pada pemerhatian saya. Dia jelas bab tu. Jadi ayat ni iyyaka na'budu, dia tidak ada masalah bila bincang iyyaka na'budu untuk faham bahawa setiap ibadah dia itu ritualnya,
ibadah fi'linya, ibadah fikrinya, ibadah amalinya, qaulinya, fi'linya, fikrinya mesti hanya Allah. Qalbinya mesti hanya Allah Azza wa Jalla. Dia tidak ada masalah bab tu. Untuk memahami bahawa apa dia? Bahawa ibadah itu mesti hanya untuk Allah. Dan seumpamanya. Tapi ayat ni ada dua bahagian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita mengistiharkan, mengulang 17 kali sehari, berikrar melalui surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu sahaja kami sembah. Kami ibadahkan diri kami. Dalam masa yang sama, ayat ini tidak akan sempurna, melainkan ayat yang kedua atau bahagian kedua daripada ayat ini juga disempurnakan terlebih dahulu, iaitu wa iyyaka nasta'in. Dan ya Allah, hanya kepadamu sahajalah kami memohon pertolongan. Nasta'inu, memohon pertolongan. Kami di situ. Jamak ya. Na'budu dengan nasta'inu. Nak katanya macam-macam mana pun orang Islam adalah satu jamaah. Sebab tu digunakan istilah ahli sunnati wal jamaah. Dia maksudnya kena ramah. Umat Islam, umat yang berjamaah. Maka dia kena ramah. Walaupun dia ada pecahan-pecahan furuk yang banyak, tapi akhirnya dia bernaung di bawah ahli sunnati wal jamaah. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Na'budu hanya sempurna bila mana nasta'inu juga na'budu hanya sempurna bila dalam masa yang sama nasta'inu juga kita laksanakan. Mana mungkin orang yang declare dia itu beribadah kepada Allah dan dia claim ibadah yang sempurna, tapi dalam bab nasta'inu dia tidak mutlak hanya kepada Allah. Contohnya begini tuan-tuan. Orang Melayu dalam bab na'budu tak ada masalah apa-apa. InsyaAllah. Dia mengaji ke, dia tak mengaji ke, dia jahil ke, dia apa, asalkan dia seorang Muslim, dia pergi sekolah, mak ayah dia ajar solat, puasa, zakat. Dia tahu, ni puasa ni mesti hanya untuk Allah. Tidak ada apa, mesti semua ibadah itu kerana untuk Allah. Baik. Tetapi, pemerhatian saya setelah saya terdedah dengan disiplin pengajian sosial budaya, sosiologi, antropologi ini, maka kita mendapati bahawa memanglah dalam masalah na'budu tak ada masalah. Tapi apabila masuk tentang nasta'inu, mohon pertolongan, ada masalah besar di situ. Memang na'budu, solat, puasa, zakat, haji semua kerana Allah Ta'ala. Memang dia jelas. Tapi bila masuk na'budu, dia jelas. Tapi bila masuk nasta'inu, yakni memohon pertolongan, ketika inilah masuk elemen-elemen yang kita katakan elemen sampingan itu. Apa dia? Contoh ya. Contoh elemen sampingan itu apa dia? Dia tidak nasta'inu mutlak kepada Allah Azza wa Jal, melainkan nasta'inu itu juga kadang-kadang marilah elemen tok bomo, pawan, dukua. Tapi lah masa yang sama, semaya, puasa, zakat, haji tak tinggal. Kadang-kadang dia jumpa tok bomo, pawan, dukun itu selepas daripada dia semaya maghrib, isyak, Jumaat dulu. Lepas dah wirid, zikir, apa semua betul gini. Lepas tu dia jumpa tok bomo, minta nombor ekor ke. Jumpa tok bomo kerana apa, dan seumpamanya. Nampak tu tuan-tuan. Jadi macam mana nak sempurna na'budu bila nasta'inu kita tidak mutlak kepada Allah yakni. Tidak mutlak kepada Allah nasta'in. Dan Hamka sebut nasta'inu di sini tidaklah bermaksud nasta'inu di sini tidaklah bermaksud apa dia? Tidaklah bermaksud sama dengan bila kita minta tolong kepada manusia. Kerana istilah tolong menolong adalah ta'awun wa ta'awanul 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebab tu Allah diferensiatkan antara isti'anah dengan lafaz isti'anah nasta'inu tadi dengan ta'awun. Itu ada perbezaan di situ. Baik. Jadi bila duk kaji-kaji, kenapa orang Melayu jadi begitu tuan-tuan? Kenapa orang Melayu jadi begitu? Seolah-olahnya mereka yang sudah berakidah dengan akidah tauhid buat sekian lama tak boleh nak faham. Bila mana kita berakidah dengan akidah tauhid, maka kena mutlakkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan kesempurnaan tauhid itu bila mana tidak ada elemen yang boleh membatalkan akidah itu. Iaitu sebagaimana nasta'inu tadi, selain daripada Allah,
pergi jumpa Tok Paman Dukun dengan alasan ikhtiar dan juga nak berubat dan seumpamanya. Walha ikhtiar itu maksudnya nak berubat, nak ikhtiar itu mesti dengan cara yang juga patuh syariat. Begitu lebih kurang ya. Tuan-tuan dan puan rahimahullah taala, ni ada nota daripada Ustaz Zulkhairi ni. Tak boleh diabaikanlah ya. Saya pasti dia memberikan komen yang begitu berharga. Nanti tuan-tuan perhatikan apa yang dia ulas tu, insya-Allah sebagai nota tambahan. Terima kasih Ustaz Zul dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan rahimahullah taala. Baik. Jadi di sinilah secara umumnya kita melihat. Panjang lagi lah kalau nak cerita pasal kedudukan ataupun kajian yang saya jumpa ataupun kita tulis dalam buku Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu. Dan lanjutannya yang saya baru tulis sebenarnya dalam buku yang bertajuk Khurafat Mistik dan Khurafat Tahyul dan Mistik di Alam Melayu untuk menjelaskan perkara-perkara tersebut. Alhamdulillah saya memberikan kepada lebih 10 orang sahabat, guru-guru dalam bidang akademik apa semua untuk baca, dan kebanyakan respon mereka itu baguslah kebanyakan respon daripada mereka itu positif dan sebagainya, menjelaskan bahawa apa yang saya tulis itu menjelaskan fenomena dalam masyarakat kita ni untuk dapat jawapan kenapa orang Melayu jadi begitu dalam masalah pemikiran beragama. Dia kuat agama tapi dia tak tinggal benda khurafat tahyul mistik ni. Dan kita tak kata semua. Tapi kita katakan berlaku pencampuran. Kadang-kadang yang mereka pun tak sedar. Kadang-kadang tak sedar kerana benda tu sudah diterima secara tradisinya. Sudah diterima secara tradisi adat budaya warisan. Dan bila diterima itu, maka terimalah. Tidak ada evaluation, penilaian dan seumpamanya langsung penapisan dan seumpama. Dan kita menegaskan bukanlah Islam bersifat menolak semua perkara tersebut secara total, tidak. Tapi ada penapisan. Ada dia punya dawabit, disiplin-disiplin yang mana nak terima, yang mana nak tolak dan seumpamanya. Jadi perkara-perkara begitu, saya tak nak bahas sebab khusus perbincangan kita setiap pagi adalah berkaitan tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka. Jadi sebagai mukadimah hari ini saya ambil ayat pertama dulu ya. Ayat pertama dan ayat kedua, insya-Allah esok kita sambung ayat ketiga daripada penegasan Hamka tentang perkara-perkara ini, dan sedikit rumusan yang sudah Ustaz Zul masukkan itu, insya-Allah sebagai nilai tambahnya insya-Allah. Baik. Kata Buya Hamka dalam ayat pertama dia tafsir ya, Qul huwallahu ahad tu katakanlah wahai utusanku, dia adalah Allah Maha Esa. Kata Buya Hamka, inilah pokok pangkal akidah, puncak dari kepercayaan. Mengakui bahawa yang dipertuhankan itu Allah namanya. Dan itu adalah nama dari satu saja. Tidak ada sesembahan lain selain dia. Dia Maha Esa, mutlak esa, tunggal. Tidak bersekutu dengan lain dengan dia. Pengakuan atas kesatuan, keesaan, tunggalnya Tuhan dan namanya ialah Allah. Inilah kepercayaan yang dinamai Tauhid. Tauhid. Nah, sebab itulah Tauhid daripada perkataan Ahad lah. Tauhid daripada perkataan Ahad. Bererti menyusun fikiran yang suci murni, tulus ikhlas, bahawa tidak mungkin Allah itu lebih dari satu. Ahad. Sebab pusat kepercayaan dalam pertimbangan akal yang sihat dan berfikir teratur hanya sampai kepada satu. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada teman hidupnya. Mustahillah kalau dia lebih dari satu. Kalau dia berbilang, maka terbahagilah kekuasaannya. Kekuasaan yang terbahagi artinya sama-sama kurang berkuasa. Itu penafsiran Hamka terhadap ayat pertama daripada suratul Baqarah. Berbunga-bunga sedikit, tapi ada penjelasan bahawa akhirnya akal yang waras bila mengkaji dan berfikir tentang Tuhan, nak cari kebenaran sebenar, dia akan sampai kepada kesimpulan Allah ataupun Tuhan itu ada, wujud. Dan lepas Tuhan tu wujud, ada masalah lain pula. Sebab ramai agama yang mengakui adanya Tuhan, tapi dia buat Tuhan versi dia. Tuhan tu ramah, Tuhan tu berbilang, Tuhan tu ada anak, ada isteri, ada apa. Maka Hamka menyebutkan waras akal akan sampai kepada satu kesimpulan jika kaji dengan betul, jika betul-betul ikhlas cari kebenaran, iaitu dia akan sampai kepada logiknya Tuhan itu mesti satu.
Bila mengkaji dan nak mencari kebenaran itu. Baik, kita tengok ayat kedua lah sikit ya. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung. Itu terjemahan Hamka ya. Walaupun saya agak kurang setuju Allahus Samad ni ada terjemahan yang lebih baik sebenarnya. Bila sebut tempat tu, kan ada pula orang tanya, tempat tu maksudnya menjisimkan Allah tu. Allah bukan tempat. Pening juga tu kalau jenis faham literal begitu ya. Sebab tu kadang-kadang benda ni kita kena tengok perbandingan jugalah, walaupun kita guna tafsir Melayu, tapi kita boleh tengok tafsir-tafsir yang lain. Banyak terjemahan yang lain untuk membandingkannya. Baik. Katanya Hamka dalam menafsirkan ayat kedua ini, artinya yakni Allahus Samad itu bahawa segala sesuatu ini dia yang menciptakan. Sebab itu maka segala sesuatu itu kepadanya belaka bergantung. Semua ada atas kehendaknya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, arti as-samad ialah segala sesuatu memerlukan dan berkehendak kepada Allah, berlindung kepadanya, sedang dia tidak berlindung kepada siapa jua. Allahus Samad, semua orang perlukan dia, semua makhluk perlukan Allah, dan Allah tak perlukan sesiapa. Kemudian Husain bin Fadal mengartikan, dia berkata buat apa yang dia mahu. Dia berbuat apa yang dia mahu dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Muqatil mengartikan yang maha sempurna, yang tidak ada cacatnya. Mungkin untuk nak lebih sedap tuan-tuan, pada saya kalau kita rujuk tafsir Ibn Kathir, mungkin maknanya lebih solid dalam arti kata melihat tafsir bil ma'thur lah, yakni ayat Quran dengan ayat Quran dan hadis, melihat pandangan salaf tentang tafsirat ini mungkin lebih mendalam, dia punya lebih kuat. Hamka ni dia nak pergi kepada, sebab dia nak meraihkan orang awam Melayu yang hanya boleh berbahasa Melayu, tak mahir bahasa Arab, maka dia menjelaskan secara umum, secara agak berbunga dan seumpamanya. Dan ayat ketiga ni insya-Allah kita akan sambung esok lah. Ayat ketiga dan keempat kita akan sambung esok. Dan saya tidak mahu terpangkap dengan mengulang lagi isu-isu berkaitan dengan permasalahan kajian, sebab dia akan ambil masa panjang. Saya sentiasa kalau pergi ke situ dia akan jadi lebih agak-agak semangat, sebab data kita ada, dia terperangkap, kita tak fokus pada perbincangan tafsir Al-Azhar. InsyaAllah esok kita fokus terulah kepada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, untuk memahami tafsiran Hamka terhadap surah yang menjadi dasar akidah tauhid yang paling asas dan paling sempurna. Bahkan kalau kita benar-benar memahami dan menguasai, mentadabburkan makna lahir, makna yang dihuraikan oleh para ulama salaf tentang suratul Fatihah, suratul Ikhlas ini. Bahkan al-Ikhlas itu setengah ulama mengatakan sebab apa dia makan ikhlas, sebab keikhlasan yang tertinggi dalam beragama kita Islam itu adalah tauhid yang suci, yang sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid yang bila kita tauhid kepada Allah, tidak ada lagi perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Ada elemen-elemen yang mencederakan, yang merosakkan, yang boleh dan seumpamanya. Sebagaimana setengah-setengah aliran lain, termasuk agama Syiah dan seumpama, walaupun zahirnya mengaku Allah tu adalah Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad, tapi dalam masa yang sama dia tidak nafikan. Maksudnya isbat tanpa nafi. Dia isbatkan Allah tu satu, Nabi Muhammad tu Rasul, tapi dia buat perkara yang membatalkan akidah at the same time on the spot. So macam mana kita nak kata Syiah masih sebahagian daripada Islam dan seumpamanya? Syiah yang dimasukkan adalah Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah, yang menjadi agama rasmi di Iran pada hari inilah, yang menyebarkan dia punya doktrin seluruh dunia dan seumpama melalui ejen-ejen dia dan seumpamanya. Dan banyak ni di negara Sunni. Dia tak banyak berdakwah di negara kufar. Dia banyak berdakwah di negara Sunni. Ini yang kita peliknya. Dan sepanjang sejarah moden ini pun, banyak mana dah negara-negara yang asal Sunni telah menjadi agama negara yang beragama Syiah. Iraq sebagai contoh, Yaman semakin kuat dia punya tentangan. Dan seumpamanya. Kita dalam bincang itu cuma dari sudut akidah, teologinya. Bila mana kita bincang, kita letak secara maktabi, ni rujukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah.
ni rujukan akidah aliran-aliran. Maka bila kita tengok, ternyata walaupun nampak macam sama, tapi sebenarnya tak sama langsung. Konsep isbat dan nafi, iaitu mengisbatkan Allah itu sebagai Tuhan yang esa, Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman, maka tidak dinafikan dengan, kerana buat juga perkara-perkara yang membatalkan akidah tadi. Sebab itulah bezanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah orang Islam, akidah tauhid kita dengan akidah-akidah yang lain. Bahkan Yahudi, Nasara, bahkan Quraisy, kafir Quraisy, semua mengaku Allah tu memang Tuhan, tapi mereka tak nafikan. Mereka isbat saja Allah tu Tuhan, tapi mereka tidak nafikan sifat yang sifat yang tidak layak bagi Allah, mereka tak nafikan. Mereka tak nafikan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah taala, saya kira kita berhenti situ dulu lah. Masing-masing ada urusan ni. Sebahagiannya sudah mula bekerja hari ni. Sebab itulah mungkin sibuk dan seumpamanya. Namun tak apa. Selagi mana kita boleh bersiaran untuk share benda-benda yang sedikit sebanyak. Fokus saya hanya pada Buya Hamka, tuan-tuan, ya, iaitu tafsir Al-Azhar. Tidak lebih daripada itu. Kita sedarlah kita punya tahap kebolehan untuk kongsian itu setara mana, selain daripada kita cubalah untuk tidak terlajak kata terlebih apa semua itu begini. Semoga Allah ampunkan segala kekurangan, kejahilan dan juga kelemahan kita, dan semoga bagi manfaat kalau benda tu betul dan seumpamanya. Dan semoga juga tuan-tuan yang mendengar sudilah memberi pandangan dan juga respon dan seumpama, teguran dan seumpama, untuk lebih memberikan kebaikan pada masa depan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.